Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang dan salam sejahtera kepada yang hadir. Terima kasih banyak-banyak dah sebab sudi join us. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So, malam ni kita akan bercakap mengenai Okey, malam ni kita akan bercakap mengenai family MBB yang dah okey tetapi masih ada masalah. Terima berita terkejut jadi trigger anxiety. Berjalan lama sikit kira nak berjalan depan rumah tu dia nak exercise, berjalan sikit dan 1 meter tu dah start trigger. Berdiri lama tak boleh, especially untuk orang lelaki lah yang pergi sembahyang Jumaat. Dia duduk lama sikit, lepas tu dia rasa macam duduk dengan solat tu, duduk lama sikit, Allah, kaki dah start menggeletak dan ni rasa tak sedap badan apa semua cukup, dah jadi kembung, nak trigger. Okey. Lepas tu buat kerja guna tenaga lebih sikit. Contoh dia buat kerja mencangkui ke ataupun angkat benda berat, dia dah start trigger. Lepas tu pergi tempat orang ramai, pergi tempat melepak, pergi jalan-jalan, pergi dekat mall, shopping kompleks, dia dah trigger. Okey. Semua masalah ni kan, semua masalah ni adalah perkara biasa. Okey, perkara biasa bagi orang yang mengalami masalah gastric anxiety ni. Bukan perkara pelik pun, bukan ada penyakit ke apa ke, bukan. Ini perkara yang sangat common, biasa. Tak perlu nak risau kata aku ada masalah jantung ke, aku ada masalah kanser ke, apa-apa, aku ada tumor ke, ada masalah otak ke, bukan. Ini perkara biasa. Semua ini disebabkan oleh tubuh badan kita kehilangan kebolehan untuk berhadapan dengan stres. No? Ini benda biasa, benda common, tak perlu nak risau pun. Okey. Ianya disebabkan oleh masalah. So kita recap balik recap balik. Buat ada orang baru, kita recap balik. Semua ini disebabkan oleh masalah. Satu, masalah leaky gut. Okey. Menyebabkan berlakunya masalah kita kurang penghasilan diamine oxidase. Saya tulis DAO Diamine oxidase ni kerja dia untuk menguraikan histamin. Jadi bila kita kehilangan kebolehan untuk menghasilkan diamine oxidase yang cukup, kita akan hadapi masalah histamin intolerance. Okey. Yang ni paling asas untuk semua orang yang ada masalah GGA ni, kena ingat benda ni kena tahu benda ni. Bila berlaku masalah leaky gut, kita akan menghadapi masalah kurangnya penghasilan diamine oxidase. Diamine oxidase ni kerja dia adalah untuk urai histamin yang terhasil. So, bila kita tak boleh urai histamin yang terhasil, kita akan berlaku satu condition digelar masalah histamin intolerance. Dan ni kena bakar dengan kepala otak ni bagi ingat benda ni. Bakar dengan kepala otak bagi ingat. Okey. Seterusnya, histamin intolerance. Histamin intolerance kronik sedang kata chronic histamine intolerance akan menyebabkan tubuh badan terperangkap dalam mod sympathetic dominant. Saya tulis SD lah, sympathetic dominant. Sympathetic dominant ni digelar sebagai mod fight or flight, lawan atau lari. Lawan atau lari, LS. Saya buat macam ni, lawan atau lari. Sympathetic dominant menyebabkan berlakunya mod lawan ataupun digelar sebagai lawan atau lari. Okey. So, bila kita terperangkap dalam chronic sympathetic dominant, bermaksud kita terperangkap dalam benda ni terlampau lama, kronik,
dia akan menyebabkan tubuh badan kita sentiasa menyebabkan penghasilan tenaga kita kurang efisien, iaitu proses penukaran glukos kepada ATP energi akan melalui proses glycolysis anaerobik, yang mana akan berlaku pengumpulan hidrogen ion. Okey. Hidrogen ion ni boleh accumulate, berkumpul jadi banyak, berkumpul, menyebabkan tubuh badan menyebabkan berlakunya masalah acidosis. Okey, so kita patah balik lah. Masalah chronic histamine intolerance, iaitu histamine intolerance dalam tempoh jangka masa yang panjang, menyebabkan tubuh badan kita terperangkap dalam mod chronic sympathetic dominant ataupun lawak akhir, menyebabkan cara penukaran gula kita kepada tenaga tidak efisien, iaitu dia akan melalui proses glycolysis secara anaerobik. Akan berlaku pengumpulan hidrogen ion, menyebabkan tubuh badan kita dalam keadaan acidosis. Okey, baik. Acidosis akan menyebabkan keradangan kepada kita punya sel tubuh badan. Pada permulaan dia akan berlaku hanya pada kita punya tangan dan bawah pinggang ke bawah. Sebab kita bila kita stres ataupun terperangkap dalam mod sympathetic dominant, kita akan kekurangan bekalan darah kepada kita punya tangan dan kaki. So kita kalau nak guna tangan kaki waktu tu kena melalui proses glycolysis anaerobik lah, tanpa oksigen. Byproduct pada glycolysis anaerobik adalah hidrogen ion. Hidrogen ion ini boleh berkumpul, menyebabkan berlakunya condition acidosis. Acidosis akan menyebabkan radang pada kita punya sel, menyebabkan sel kita menghasilkan reaktif oksigen species. Reaktif oksigen species ni bersifat oksigenah, dia boleh oxide lagi, menyebabkan berlaku lagi banyak inflammation pada kita punya tubuh badan. Okey. Ini akan menyebabkan kita hilang kebolehan untuk menyimpan glycogen. Menyimpan glycogen. Apa itu glycogen? Glycogen adalah simpanan gula pada kita punya otot, yang mana kita akan gunakan selepas habis glukos yang kita makan secara oral, telan. Okey. Menyebabkan tubuh badan bergantung kepada penghasilan tenaga melalui proses gluconeogenesis. Terima kasih Syah, bagi gift lagi banyak-banyak, hari-hari bagi gift. Thank you very much. Okey. Penyimpanan glycogen. Okey, bila kita kurang storage glycogen, nak dapat gula pada mana? So kita akan mengurai otot kita sebagai sumber tenaga. Proses ni dipanggil sebagai gluconeogenesis, penghasilan gula baru. Okey. Proses gluconeogenesis ni memerlukan adrenalin. Ni semua kiki dia ni saya bagi awal-awal, semua ni kita akan guna adrenalin. Okey. So bila kita sentiasa produce adrenalin untuk penghasilan tenaga kita akan berlaku satu condition lagi. Adrenalin ni akan trigger secondary histamine release, dan ini akan trigger simptom, yang mana saya akan bagi contoh. Contoh pertama, tak boleh dengar berita terkejut. Bila dengar berita terkejut, terus akan trigger simptom. Okay. Terima kasih Syah bagi rose. Thank you very much for the rose. Saya bagi giveaway, saya buat cara robot pula. Okay, baik. Okay, untuk orang yang ada masalah gastric anxiety, walaupun dia dah okay, contoh dia bawa AMA 5+, lepas tu dia
dah praktis. Bos, okey, saya jawab soalan Dr. Fahil. Bos, apa yang menghalang tubuh badan dari guna lemak sebagai sumber tenaga? Mode simpatetik dominan. Bila kita masuk mode simpatetik dominan, dia akan block proses ketosis. Itu saja, dia akan block terus proses ketosis. Kalau badan kita dalam mode rest and digest, lepas tu satu requirement dia untuk kita masuk fasa ketosis, dia kena ada dua requirement. Satu dalam mode parasimpatetik, iaitu rest and digest. Nombor dua adalah cukup penghasilan kortisol. Dua ni saja. Untuk nak cukup penghasilan kortisol, kita punya HPA axis kena normal. Hypothalamic pituitary adrenal axis tu kena normal. Dia tak boleh ada inflammation kat situ. Cukup dua ni saja, baru kita boleh guna ketosis. Sebab nak trigger ketosis, dia perlu trigger kortisol dan juga adrenalin. Dua benda ni saja. Ya? Kalau dia tak boleh trigger kortisol, dia dependent dengan adrenalin, dia akan masuk jalan lain. Dia akan masuk jalan gluconeogenesis. Macam tu. Apa penanda aras badan boleh guna lemak sebagai sumber tenaga? Mudah saja. Dia boleh puasa dengan tanpa ada simptom langsung. Dan bermaksud dia dah boleh masuk ketosis. Itu je, Adakah ketosis dari air ketones? Maksud dia efek adalah ketones. Ketones daripada air kencing tu sebagai penanda aras? Boleh. Boleh. Kalau macam tu boleh. Tapi dia ada juga untuk orang yang thank you for the ice cream, Syah. Saya tak tahu, saya tak pernah boleh buat sangat yang NPC robot tadi pun buat saya tu. Thank you very much, Syah. Okay. Apa dia ada? Okay. Ketones. Okay. Kalau orang diabetik, ada ketones dalam kencing tu, itu problem sikit. Maksud dia boleh berlaku ketoacidosis. Tapi kita tahu dia kena ada dua requirement. Kalau nak jadi ketoacidosis, dia kena ada dua requirement. Satu, gula dalam darah dia sangat tinggi. Nombor dua, dia produce ketones. Dua benda ni kita kena jaga. Ketoacidosis ni boleh buat mati. Okay. So, apa kat mana? Sampai mana tu ya? Terima berita terkejut jadi trigger anxiety panic. Okey, sampai situ. Bila kita terima satu benda terkejut, berita terkejut, tubuh badan wajib masuk ke dalam mode thank you for the rose. Okey, tubuh badan wajib masuk mode sympathetic dominant. Dia wajib masuk. Bukan kita dengar berita, macam dengar berita Allah, mak aku meninggal lah. Bukan kita macam Allah, mak meninggal, relax, macam tak ada apa, makan nasi dulu. Tak. Kita automatik akan masuk mode sympathetic dominant. Dia akan trigger penghasilan kortisol. Sepatutnya dia trigger dengan kortisol dulu. Tapi kalau kita berlakunya masalah histamine intolerance, dia buat radang pada kita punya hypothalamus, kita dah ganggu, dia akan ganggu kita punya hypothalamic pituitary adrenal axis. Kita akan hadapi masalah penghasilan kortisol. Bila kortisol tak cukup, dia akan suplemen dengan penghasilan adrenalin. Dalam condition kalau orang tu ada masalah HPA axis punya disturbance, adrenalin akan trigger secondary histamine release. Bila trigger secondary histamine release, dia start trigger simptom lah, no? Dia start jadi ketat dada. Sebab tu orang yang terima berita buruk, dia tak boleh berhadapan dengan satu stres tu. Kortisol dia tak cukup, trigger adrenalin, terus ketat dada, perut jadi bloated. Ni satu benda lagi. Faham? Saya tengok bos tak fokus, boleh dapat give. Betul lah, saya tak boleh nak fokus sangat lah. Siapa bagi give tadi? Anali. Thank you very much Anali bagi gift. Thank you for the apa ni, mau pergi ni shopping bag ke apa, tak tahu. Asyik buy, thank you for the rose. Penat aku nak buat. Okay, so apa tu trigger kortisol. Satu lagi,
dia menjawab soalan kenapa orang yang tengah relax, tak tentu dia relax kan, relax tak ada apa, dia tengah tengok TV, tak kembung waktu tu, tak kembung langsung pun. Dengar berita, oh jiran sebelah mati sakit jantung. Sebelum tu 2-3 hari tu dia dah rasa macam ketak-ketak dada sikit, tapi tak ada apa, hilang lah betul. Dengar saja jiran mati sebelah sakit jantung, automatik kawan pun rasa perut kembung tiba-tiba, tak pasal-pasal perut dia kembung. Ini disebabkan oleh kita punya perut ni, okay, yang boleh metabolize kita punya histamin adalah bakteria usus. Bakteria usus, terutama bakteria usus kecil. Contoh macam Lactobacillus, Bifidobacterium, dua benda tu lah. So, bila dia detect saja histamin, dia metabolize, dia akan membebaskan gas. Jadi, perut tu kembung lah. Okay. Sama juga. Sebab apa? Waalaikumsalam, Kak Ikin. Bawa Profesor Gudang. Waalaikumsalam, Kak Ikin. Okay. Apa? Sama juga dengan pengambilan probiotik. Ingat tak dulu? Waktu kita tak tahu apa lah. Pasal GCE ni tak tahu apa. Lepas tu doktor kata, ataupun kita pergi farmasi, oh dia kata ambil lah probiotik ni, memang bagus untuk perut. Kita pun ambil lah, kata oh benda ni boleh bantu aku punya usus kan, sebab dia tambah bakteria usus kecil, bagus kan. Makan-makan tu kembung teruk amat. Sebab apa? Sebab waktu tu penghasilan histamin banyak. Histamin ni dia boleh urai dengan diamine oxidase sahaja. Diamine oxidase sahaja. Tapi kalau untuk orang ada masalah di kigat, diamine oxidase dia kurang, so histamin dia lebih. Bila kita tambah saja jenis bakteria usus kecil ni lagi melalui makanan probiotik tu, bakteria usus kecil kita tu makin banyak so dia boleh urat. Betul-betul. Kalau tidak dia buat salah lagi, dia kata oh probiotik ni bagus ni, kita makan ni jahanam. Sebab tu dalam MBB ni ambil probiotik mikrobal tu kan, probiotik mikrobal tu ada dalam kedai saya tengok. Saya dalam kedai mikrobal. Oh mikrobal tak letak lah ni, nanti minta letak sekali ya. Saya pin dulu file ni. Pin kopi pula. Tak apa, pin dulu kopi. Tuan, ada suara? Tak ada suara? Ada suara tak? Ada okey. Alright. Okay. So, sebab tu kalau untuk orang baru, ada suara tak? Suara? Ada? Video keras? Ada okey lah. Okey, baik. Sebab tu kalau untuk orang first baru MBB, jangan ambil probiotik. Kita ambil probiotik bila kita dah 80% okey dan selamat. Itu pun ambil CFU dia dalam 2.5 bilion sahaja. Kalau boleh cari 1 bilion, selamat. 1 bilion selamat. Jangan cari yang macam 10 bilion, 20 bilion, even 100 bilion tu. Jangan duk ambil, confirm kembung teruk. Ambil yang 1 sampai 2.5 saja dia punya limit. Ataupun ambil mikrobal sajalah, garanti selamat dah. Ambil mikrobal. Sebab bila perut kita dah okey, 80% okey, kita dah ada penghasilan diamine oxidase yang agak banyak dah. So bila kita introduce saja probiotik, dia tak jadi kembung. Dia tak jadi kembung dah. Dia selamat dah. Pada masa sama kita tambah kita punya bakteria usus kecil. Baguslah kalau macam tu. Okey, dah habis dah. Lepas tu kita tengok. Okey, bila kita dapat berita buruk, kita masuk mode sympathetic dominant, trigger kita punya adrenaline, trigger kita punya secondary histamine release, jadi kembung. So cara nak mengatasi masalah ni adalah, first, kita rawat dulu kita punya masalah di kigat.
dengan H5 Plus dan MBB. Second kita dah tahu dah akibat problem sebelum tu, accumulation pengumpulan hidrogen ion disebabkan kita punya glycolysis secara anaerobik sebelum tu yang menyebabkan pengumpulan hidrogen ion menyebabkan radang pada kita punya sel, create reaktif oxygen species banyak, sel kita dah start jadi radang. Okey, so kita kena solve dua problem ni. Cara nak solve dua problem ni adalah dengan vitamin D dengan vitamin B. Ini yang kita Happy D Pro dan juga untuk Real B. Dua benda ni kurangkan keradangan pada kita punya cells. So, practice ambil benda ni sekali. Lepas tu, pada masa yang sama juga, kita kena start bina kita punya. Pada masa yang sama, bila kita kurang saja inflammation pada kita punya sel, kita akan ada kebolehan untuk nak bina balik. Kita akan ada kebolehan balik untuk nak membina kita punya simpanan glycogen. Simpanan glycogen ni, dia hanya akan berlaku bila badan kita dalam keadaan rest. Sebab dia memerlukan tubuh badan boleh berfungsi dan penghasilan tenaga kita boleh ada dalam keadaan ada oksigen, iaitu glycolysis aerobik, iaitu mode rest and digest, baru boleh kita simpan balik kita punya glycogen. Dari situ kita akan slow nampak peningkatan berat badan kita balik. Sebab 1 gram glycogen dia ikat dengan 4 gram air. 1 gram glycogen ikat dengan 4 gram air. Start dari situ kita akan nampak berat badan kita start meningkat balik. Okey. Berjalan lama sikit dah trigger. Sebab apa orang ada masalah gastric anxiety ni, bila dia start nak bersenam, saya contoh dia makan H5 Plus, practice. H5 Plus ni produk saya ni. Ada kedai bawah tu. Kedai tu dia kopi kot. Allah, saya letak silap. Tapi tak apalah, belilah. Beli kopi MBB tu bagus. Kopi tak trigger. Kalau nak beli yang boost. Boost tak trigger. Kalau macam untuk ashwagandha relax tu, ambil waktu level intermediate boleh minum. Tapi kalau MBB beginner, ambil boost. Waalaikumsalam Tuan Farhan. Okey, berjalan lama sikit dah trigger. Sebab apa? Sebab bila kita berjalan, kita perlukan tenaga. Okey. Tenaga ni dia ada dua. Satu pada oral kita makan glukos, ataupun melalui kita punya ataupun satu lagi pada badan kita sendiri, iaitu glycogen, simpanan gula pada kita punya otot, ataupun otot kita transform jadi gula, iaitu dinamakan sebagai gluconeogenesis. So ada dua dekat sini cara makan ataupun tubuh badan kita sendiri. Perlu tahu, orang yang ada masalah gastric gut anxiety ni, tubuh badan dia solely dependent dengan glycolysis secara anaerobik. Sebab glycogen dia hampir tak ada dah. Dia kalau ada pun tubuh badan tak orang pakai. Dia nak simpan juga, dia nak buat glycolysis secara anaerobik. Glycolysis secara anaerobik ni tak efisien. Bermaksud tak efisien dekat sini. Contoh, kalau aerobik dalam keadaan oksigen, dia boleh produce 36 tenaga ATP. Tapi kalau anaerobik tanpa oksigen, dia hanya boleh produce 2 ATP sahaja untuk satu molekul gula. So dia tak efisien, beza banyak lah. So mereka ni cepat letih. Dia ni cepat letih dan cepat lapar. So dia akan menjawab soalan kenapa orang yang ada masalah perut ni, masalah orang selalu stres ni, dia cepat lapar. Sebab penghasilan tenaga dia rendah compare dengan atas ni, penghasilan tenaga dia banyak. Yang ni rendah. Dia dah lah rendah, cepat pula tu. Dia dalam masa 2 jam saja, 2 jam ke 3 jam dah habis bakar dah lah. 2 jam ke 3 jam saya dah habis bakar. So orang macam ni dia kena makan selalu. Bila dia makan saja baru dia akan reda simptom ni. Allah, lega, selamat lah. Oi, kalau tidak mati ni aku kena makan. Aku kena sentiasa makan. Orang macam ni betul kena sentiasa makan. Dia tak boleh kita kata ada, oh hang ada masalah perut ni, hang ada masalah gastric anxiety, hang kena puasa. Puasa ni adalah ubat segala penyakit.
Mampus orang tu, mampus. Trigger 24 jam tak berhenti. Saya masuk hospital. Tak boleh. Orang macam tu dia kena praktis ni. Dia kena kerap makan. Sambil masa yang sama dia amal Hawaii Plus dan MBB. Slowly dia akan hilang kekerapan makan sebab dia dah start boleh simpan glycogen, dia dah start boleh simpan otot. So untuk orang yang berjalan tadi trigger, sebab dia dependent yang ni saja. Habis saja ni tempoh masa ni, ataupun kalau dia pergi berjalan panjang sikit, okey, dia berjalan lama sikit, dia bakar lagi cepat, dia akan rasa lagi cepat lapar. Sejam daripada dia punya makan tu dah trigger dah. Dia saya dah lama guna, jangan macam tu. Habis diskaun dah kita bagi tu. Okey, baik. Dia akan 1 jam dah lapar. Kalau dia depends dengan dia punya penggunaan tenaga. Kalau dia waktu tu dia banyak kerja, dia lapar cepat, dia kena makan. Bila habis saja gula secara oral dia makan tu, habis saja, dia terpaksa guna glycogen. Tapi glycogen dalam kes ni dia tak ada. So apa yang dia akan buat? Tubuh badan tu akan buat, dia akan start urai berat otot. Bila dia start berat otot, requirement untuk nak urai berat otot perlukan adrenalin. Adrenalin akan trigger secondary histamine release, menyebabkan dia trigger simptom. Tengah berjalan tu dah start kembung, dada dah rasa ketat. Lepas tu nak start trigger panik, otak dah laju, silap pergi hospital emergency ya. Anak? Okey. Bila start berjalan terus kembung. Betul, itu problem dia. Tapi kita tahu, macam saya cakap tadi, panjang juga cerita dia. Amal 5 Plus, praktis MBB, lepas tu amal HPD dengan Real B. Pada masa yang sama kita start workout balik, bina balik kita yang storage glycogen, dan kita punya berat otot balik, supaya bila kita berjalan dia tak trigger. Lepas tu baru kita boleh ambil. Ini kena jawab. Ambil hafaz sembelit teruk. Kenapa? Satu, diet tahu apa betul, ataupun kurang makan benda manis, ataupun kurang minum air manis. Satu lagi, kurang makan, ataupun makanan tak kena. Dia kena makan daging, makan lemak, makan ayam, makan benda tu. Jangan potong karbohidrat pada peringkat awal. Jangan pastikan gula cukup. Itu saja. Amal hafal ni pastikan gula cukup, pengambilan gula tu cukup, dan air kosong kena at least kurang-kurang 2 liter. Banyak tu. Tapi kalau Kak Rafidah ada dietec, tak ada hal. Kata saja ada masalah sembelit, dietec akan adjust makan nanti nah. Tapi kena share makan, baru kita boleh adjust makan. Jangan risau, benda senang nak soft. Okey, berdiri lama tak boleh nak trigger. Hafal expired boleh ambil ke, tapi tengok okey lagi. Expired janganlah ambil. Expired janganlah ambil, sebab tu ada expired date tu. Kalau jangan ambil expired jangan ambil. Okey, berdiri lama tak boleh nak trigger, problem yang sama juga. Berdiri perlukan tenaga. Kalau kita kekurangan simpanan glycogen, kurang berat otot, dia memang habis saja kita punya habis saja kita punya simpanan, habis saja kita punya gula secara oral kita telan tadi, dia start nak guna berat otot, dia akan trigger simptom. Kaki pun jadi lembek sekali sebab dia stres lah. Dia stres sebab apa? Bila kita masuk mood sympathetic dominant, dia automatik akan kurangkan bekalan darah dan bekalan saraf pada kita punya tangan dan juga kaki, dan pada kita punya sistem penghadaman waktu tu. So kaki tu secara automatik kurang oksigen. Kita akan mulakan proses glycolysis secara anaerobik tanpa oksigen. Penghasil tenaga sangat rendah, menyebabkan kaki tu boleh bergoyang waktu solat tu nah. So cara dia nak selesaikan masalah ni, sejam sebelum pergi solat Jumaat ataupun setengah jam sebelum pergi solat Jumaat, singgah dulu kedai depan, makan dulu, lepas tu baru pergi solat. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh habis solat tu. Kalau kita dah 3 jam dah sebelum tu kita dah makan, lepas tu kita pergi solat Jumaat, confirm, wajib dan pasti, saat kita tengah solat tu,
rasa macam nak mati dah, nak kena lari keluar daripada jemaah ni kan, daripada saf tu. So leceh. So ingat mana yang baru praktis MBB, sejam sebelum pi solat Jumaat tu, kita singgah dulu kedai depan masjid tu, makan dulu Thank you for the rose. Macam tu kan gaya dia. Okay, baik. Buat kerja guna tenaga lebih trigger. Problem yang sama juga. Kurang glycogen, kurang berat otot. So energi nak dapat pada mana? Energi akan dapat daripada kita punya otot lah. Dia urai kita punya otot jadi sumber tenaga. Nak trigger proses ni perlukan adrenalin. Adrenalin akan trigger secondary histamine release, menyebabkan kita terus trigger. Tadi nak angkat berat pun, tadi waktu sebelum angkat berat tu, okey, saya tengok TV boleh gelak-gelak, lepas tu angkat saja berat. Macam contoh dia angkat macam angkat peti ais lah, angkat peti ais sikit je pun, alih tempat je. Lepas habis angkat peti ais tu rasa macam nak mati lah. Problem dia itu saja, problem dia itu saja, angkat semut hidup lah. Okay, saya tanya lemon boleh minum tak? Boleh, tak ada masalah. Ambil lepas makan akan okey sahaja. Okay, pergi tempat ramai orang dah trigger. Betul, sebab stres. Tengok orang ramai ni, otak sebenarnya stres lah pun. Sebab dia akan kalkulate orang ni macam mana. Dia akan baca dulu, otak kita akan baca, scan dulu, bahaya ke apa, semua dia akan scan dulu. Benda ni, guna otak, memang dia taxing lah. Dia banyak energy consumption. So, macam biasa, macam tadi, bila energi dah habis, trigger adrenaline untuk urai kita punya bawah otak sumber tenaga, dan dia akan trigger kita punya simptom. Macam itulah cara dia. Okay, so kita masuk pula bab cara untuk nak menyelesaikan masalah ni. Okay, cara dia kena bersenam. So kita, macam saya tulis tu, cara untuk mula bersenam dengan betul untuk bina semula simpanan glycogen dan otot. Yang ni kena dengar betul-betul. Lepas workout jadi lapar. Wish, saya lepas workout pi terus kedai balas terus apa, sup daging lah. Tunggu apa lagi, sup daging dengan nasi. Paling syok sekali pagi-pagi. Okay, cara untuk bersenam, invest, minta lah sangat-sangat lah. Minta sangat-sangat. Invest, melabur pada smartwatch. Ni, minta lah sangat-sangat lah. Minta sangat-sangat. Yang mana dari cover pada GGA tu kan, invest lah pada smartwatch. Saya ambil contoh. Okay, yang ni saya punya smartwatch ni. Yang ni Apple Smartwatch. Yang ni memang saya beli berapa lama dah, ada 4 tahun lepas kot. Tapi dia memang satu investment yang sangat berbaloi lah. Hyperthyroid boleh ambil Alpha, tak ada masalah. Silakan. Okay, apa, yang ni dia mahal sikit lah. Tapi kalau macam jam Android 350 pun Coros ke apa, saya tak pasti lah. Tapi ni Tuan Razman cakap lah bab ni, itu pun dah boleh pakai. Tapi janganlah beli yang macam 100 lebih ke 200 ke. Yang tu akan trigger juga tau. Contoh smartwatch yang cikai-cikai ni kan, even Diatech Fat pun dah ada kena agak dulu sebelum dia beli Apple Watch tu. Dia punya sensor tak betul. Yang ni problem untuk smartwatch murah. Sebab apa? Bila kita pakai kan, sehari dia detect kita punya heartbeat jadi laju gila babi, tak ingat kan.
Kita dah lah masalah anxiety kuat dah. Check pula, Allah, pasal apa ni aku punya degup jantung laju sangat. Padahal kita rasa okey je, tak ada apa. Tapi tengok kat jantung dah laju gila dah. Lepas tu dia nak trigger anxiety. Lepas tu pagi-pagi tu saya ada orang call, pasal apa saya punya jantung jadi laju sangat ni, pasal apa ni kan. Padahal smartwatch punya problem aja tu pun. Jangan beli yang murah, beli yang boleh pakai lah. Beli pakai 300, 400 ke atas tu dah boleh start pakai dah. Beli yang sensor dia proper sensor lah. Sebab smartwatch ni penting untuk kita nak track kita punya heart rate bila kita start bersenam. Heart rate ni penting sebab kita nak sentiasa workout, terutama orang yang baru dalam keadaan MAF. MAF ni bermaksud maximum aerobic function. Okey, kita punya kebolehan maximum aerobic pada kita punya tahap chilling. Sebab kita, untuk orang yang baru nak workout, saya tak nak bagi dia orang masuk lepas aerobik punya level. Kalau dia start masuk fasa anaerobik, dia start glycolysis anaerobik dah, dia akan start pembakaran tenaga dia. Kalau dia tak cukup kortisol, dia akan trigger adrenaline, terus trigger simptom. Yang tu leceh. So, kita nak tahu macam mana kita nak kira kita punya MAF ni. Macam mana kita nak tahu kita punya maximum aerobic function. Berapa heart rate dia, kita nak tahu ni. Okey, orang sabar. Okey, sabar lah. Okey, formula dia mudah. Kita ambil formula mudah. 180 tolak dengan kita punya umur. Tolak 39. So saya punya MAF adalah 141. Ini saya punya MAF. Ingat formula ni, ingat betul-betul ya. Untuk orang yang baru join apa semua, family MBB baru, untuk nak kira kita punya MAF supaya kita tak workout dalam keadaan glycolysis secara anaerobik, bila kita dah okey nanti. Okey, ini formula dia. 180 tolak kita punya umur. Sebagai contoh, saya ni 180 tolak umur saya 39 tahun. Saya punya MAF adalah 141 heart rate saya lah. So, selagi saya workout, selagi saya bersenam, saya jogging dalam 141, saya sentiasa dalam keadaan glycolysis secara aerobik. Saya tak stres langsung. Saya tak stres langsung. So, ini formula dia. Ingat betul-betul. Okay. Lebih saja daripada kita punya MAF, kita akan masuk fasa glycolysis secara anaerobik. Kita dah mula start bakar kita punya glycogen sebagai sumber tenaga. Yang mana kalau untuk orang yang baru lagi, kalau glycogen dia tak cukup ataupun glycogen dia tak ada, kurang, tubuh badan akan bakar kita punya otot, dan itu memerlukan adrenaline yang mana akan trigger secondary histamine release dan trigger symptom. Dan kalau dia trigger simptom, balik rumah aja lah. Dia tak boleh workout lah. Dada dah ketat apa semua, dah perut kembung, tak boleh buat apa. Balik rumah jangan pergi paksa pula. Saya masuk hospital, tak mahu. So, kena praktis dalam MAF. Ingatlah MAF 180 tolak kita punya umur. Kita akan praktis dalam keadaan MAF, yang mana selagi kita dalam MAF, selagi itu dia tak masuk fasa anaerobik, selagi itu kita akan selamat. Ingat selagi itu kita akan selamat, dan kita boleh workout dalam tempoh jangka masa yang panjang, yang mana akan bantu banyak kita punya tubuh. Dia rangsang kita punya pembentukan otot, dia rangsang kita punya penyimpanan glycogen, terutama kalau kita jogging dekat kita punya bontot, paha, betih dan kita punya kaki. Praktis benda ni. Okey.
Suplemen dan diet yang perlu diamalkan pada fasa ini. Paling penting sekali, macam biasa, Half Plus dengan MEB, sebab kita nak rakam balik kita punya penghasilan dari amino oksidase. Kalau tidak, kita akan terperangkap dalam mood kalau tidak, kita akan sentiasa trigger dengan histamin tu leceh lah. So bila kita dah so bila kita dah tingkatkan, kita dah rawat kita punya leaky gut, kita dah tingkatkan kita punya penghasilan dari amino oksidase, dia boleh kurangkan kita punya histamine intolerance tu, dan baru kita boleh start relax, baru kita boleh workout. Itu fasa pertama. Fasa kedua pula, kita dah tahu dah, sebelum ni akibat masalah acidosis menyebabkan sel kita produce reactive oxygen species and to create inflammation pada kita punya tubuh badan. Sel kita pun dah start resist insulin. So kita kena selesai problem tu pula, iaitu dengan pengambilan vitamin D dan Real B. Tak payah fikir banyak, ambil Happy D Pro dan juga Real B. Benda ni dah terbukti, dah bantu dah. Kira semua orang ni kira dia rasa macam tu, orang Farhan apa semua dah rasa dah benda ni ya. So penting sekali waktu tu vitamin D dan vitamin B yang mana akan rangsang balik kita punya penghasilan glycogen dan juga kita punya otot. Benda tu penting. Kalau tidak kita teratak teratu je lah. Teratu je. Contoh macam Amal Half Plus dengan MEB, dia duduk teratu je lah. Teratu je lah. Dia tak boleh pergi mana pun. Okey tu okey. Okey. Lag lah. Lag kau okey? Live. Start. Live okey tak? Okey, live okey. Okey, kalau perut kebun, rasa nafas tak puas, apa perlu buat? Caranya mudah saja. Minum air, lepas tu urut bagi senawas sampai nafas rasa lawas, dan selesailah masalah tu dah. Okey, baik. Bina glycogen storage, okey, yang tu dah siap dah kot. Nombor 4 last sekali, dan nombor 3, cara untuk recover dengan cepat jika trigger simptom pada fasa ni. Okey, contoh bila kita dah recover, bila kita dah berjalan, berlari kan, lepas tu tiba-tiba kita tak perasan, kita lebih maaf, kita tak set alarm kan, kita dah berlari shock, berlari kan, kita tak set alarm kita punya maaf, berlari, senang-senang ada trigger dah. Dada je dah start jadi ketat, dah start bloated lah. So kita berhenti tu, time tu kita berhenti, kita berlari, lepas tu kita slow berhenti. Bila kita berhenti tu, kita start tekan-tekan dalam badan. Tekan-tekan badan, bagi senawa. Minum air sikit, urut bagi senawa sampai nafas lawas sambil berjalan. Pelan kita bagi badan relax. Jangan terus mengejut. Lari-lari tu terus duduk, tak boleh. Pelan berjalan sambil minum air, urut bagi senawa sampai nafas lawas. Lepas tu balik rumah lah, jangan duk workout dah lah. Untuk hari tu kita tutup buku dulu lah. Esok ataupun lusa baru sambung balik. Okey, baik. Apa penanda aras yang bagi tahu yang kita dah boleh berhadapan dengan stres? Senang saja. Kita boleh start jogging. Dan kita boleh start jogging melebihi kita punya maaf, dan even masuk kita punya performance punya level. Contoh macam kita maaf, saya 141, saya punya performance pada 175 ke atas saya punya heart rate. So saya boleh maintain saya 175 heart rate ke atas dalam masa 10 minit, 18 minit tanpa trigger simptom. Yang tu maksud dia kita dah boleh berhadapan dengan stres. Kalau boleh buat macam tu, saya garanti dan pasti datanglah berita buruk macam mana pun sekalipun, kita akan steady saja, tak trigger simptom dah. Angkat berat macam mana pun tak akan trigger simptom dah, sebab kita boleh masuk fasa performance dah. Masuk kita punya penyimpanan glycogen mantap, kita punya otot pun mantap, cukup. Okey. So apa soalan dah tak fat sat Okey, kalau tak ada simptom dah boleh je lebih maafkan bos. Okey. Kita punya otot pun mantap, cukup. Okey. So apa soalan dah tak fat sat Okey,
Kalau tak ada simptom dah boleh je lebih dari maafkan bos. Okey, kalau dah tak, okey. Bila kita dah boleh lebih, bila kita dah tak ada apa, kita dah boleh masuk performance dah, kita dah berlari, laju pun tak trigger simptom, dan kita boleh buat HIIT tu, HIIT punya training tak ada masalah, boleh dah waktu tu. Nah? Saya punya live dekat TikTok dekat ni dia nampak sangkut. Okey, baik. So kita tengok. Kalau kerak reflux pedih sampai kerongkong, bahaya tak? Okey. Kerak reflux, kita tak mahu bagi reflux ataupun silent reflux berlaku. Cara dia, sebelum tidur ataupun sebelum tidur dan sebelum makan. Dua benda ni kena praktis lah. Contoh, sebelum makan 30 minit sebelum makan, kita minum air, urut senawa, bagi senawa sampai nafas rasa lawas, baru kita makan. Dan dia tak ada masalah reflux. Kita boleh makan sampai kenyang, kita tak ada makan 2-3 suap dah tak boleh masuk, dan tak ada masalah tekak-tekak. Sebelum tidur buat benda yang sama juga, minum air, urutlah badan tu sampai senawa, sampai nafas rasa lawas, baru kita tidur. Kalau tidak, dia akan berlaku masalah reflux ataupun silent reflux. Esok tu rasa tekak, kering, perit, ataupun dia nak jadi sesema dan juga berkahak. Leceh benda tu, leceh. Okey. Kalau dah tekak tu rasa pedih, rasa perit, pergi farmasi, beli satu benda ni, nama dia Aftamed lah. Aftamed ni paling bagus sekali lah. Aftamed spray tu, sembuh je kat tekak. Dalam 2 hari tu sah lah masalah tekak. Nah, anak Kak Suhana hadir, ready. Okey, baik. Okey, selepas minum Half Plus, ambil masa berapa jam proses membuang? Depends on kita punya makanan. Tapi bila makanan, contoh kalau kita makan tak kena, kita ambil awal-awal tu dah start ambil toge dah, awal-awal tu start makan brokoli dah, bunga kubih, dia jadi bloated, memang jadi sembelit lah, no? Pastikan makanan tu kena-kena. Kalau tak ada dietec, saya pergi dekat saya punya ruangan bio tu, ada nombor telefon saya, WhatsApp saya. Lepas tu saya akan assign dietec kepada Tuan Ismail Syafiee. Okay. Anak Kak Suhana hadir, ready. Oh ya, ready rancak ni. Berita buruk alhamdulillah berhadap, tapi bila hafal promo auto trigger terus. Okey, baik. Dia kalau sekarang ni kalau hafal ultra ready stock, memang orang trigger lah. Semua orang dah berabut sekarang ni. Okey, baik. Lagi HIIT-nya training ni bagus. Tapi dia hardcore lah. Tapi kalau untuk orang tu dah rasa dia barang dia boleh kan, belasah HIIT lah. Kalau okay, saya tengok. Okay, tak ada soalan dah, no? Soalan dah. So kita tengok conclusion dia hari ni. Okay, conclusion dia untuk hari ni, untuk mengatasi masalah tak boleh terima berita buruk, berjalan lama sikit dah trigger, berdiri lama pun dah trigger, buat kerja guna kudarat sikit dah trigger, pergi tempat orang ramai dah trigger. Cara dia nak selesaikan masalah ni adalah bina semula kita punya simpanan glycogen yang sebelum ni dah habis akibat badan terperangkap seperti dominan, dan bina otot semula untuk kita boleh berhadapan dengan situasi stres. Itu saja amal Half Plus. Lepas tu praktis amal diet MBB ni untuk kurangkan histamin yang terhasil. Masuk saja second box Half, dan kita start amal Happy D Pro dan juga Real B ni. Lepas tu kita start bersenam. Beli. InsyaAllah dia akan boleh bersenam perlahan. Dan dari situ baru kita nampak peningkatan berat badan kita semula. Wajib akan ada peningkatan berat badan sebab kita akan start bina storage glycogen. Ingat, 1 gram glycogen equals to 4 gram air. 1 glycogen 4 gram air. Automatik, ya betul lah. Mula-mula tu kita nampak macam badan kita berat air lah, betul lah kan. Tapi lama-kelamaan dia akan supplement sekali dengan kita punya berat otot sekali. Tanpa glycogen kita tak boleh bina berat otot.
Itu je lah. Kalau makan ubat anti break, okey, nak tanya Ustaz, untuk user 619140133193 ni, oh, terima kasih dapat apa buah-buahan. Thank you very much. Buah-buahan. Okey, baik. Thank you very much. Kalau makan ubat anti break tu, berapa lama dah ambil ubat tu? Uish, dapat topi pula. Oh, thank you very much, dapat topi. Okey, berapa lama dah makan ubat untuk depression dengan ubat tenang? Ubat apa ubat? Saya pun dah ubat tenang. Dah ubat tenang ni berapa lama dah? Kalau lebih dalam tempoh 6 bulan, memang tak boleh berhenti secara tiba-tiba. Jangan berhenti secara tiba-tiba. Kalau berhenti, dia akan okey dalam masa 2-3 hari tu okey, lepas tu dia akan trigger simptom balik. Silap-silap dia reverse balik pergi nombor pertama nanti. So leceh. Nak taper down, nak kurangkan ubat anti-depression dan juga ubat tenang ni, diazepam ke Xanax ke benda yang sama. Wih, banyaknya. Oh, jadi kucing pula. Okey, so cara dia adalah maka Puan, praktis MBB, lepas tu kita start kurangkan sedikit-sedikit dengan pemantauan doktor. Itu paling penting sekali, dengan pemantauan doktor. Doktor akan suggest tukar ubat. Waktu first tu dia tukar ubat, tapi kita kurangkan dos dia tu, minta doktor kurangkan dos. Nak keluar daripada kebergantungan dengan ubat, contoh ubat anti-depression seperti Xanax ni, dia ambil masa lah. Dia ambil masa. Dia bukan boleh berhenti terus tak. Dia, kalau kita dah contoh ambil 6 bulan, kita akan ambil dalam tempoh dalam masa 3 ke 4 bulan untuk nak buang ubat ni. Dia tak boleh. Jangan berhenti secara tiba-tiba lah. Terima kasih dapat donat pula. Donat ni saya makan, tak ada masalah. Gluten tak gluten dalam ni, TikTok ni saya ambil je donat pun. Okey. Assalamualaikum Tuan. Tuan Joex. Nampak? Keropok balinjau boleh makan ke tak? Dia dari keropok balinjau daripada buah. Saya tengok buah apa? Keropok balinjau cracker. Nak buat, dia buat macam mana? Balinjau crackers recipe. Saya kena tengok macam mana dia buat. Oh, thank you very much. Ada kek pula. Terima kasih. Thank you Syah. Nasi lemak sekali. Makan nasi lemak dengan roti canai dengan aiskrim. Weh, muntah monggek jawab dia. Terima kasih. Saya. How balinjau crackers are made? Seeds are dry fried so that the skin comes off. Each nut is then hand pounded using a metal disc into flat crackers. Generally, one nut is one cracker. Or smaller one can be combined into one larger one. These are the sun dried to be ready for deep frying or storage. Asal boleh, tapi jangan makan banyak. Itu saja, jangan makan banyak. Try lah Tuan. Tuan dah lama dah MBB. Try dah sikit-sikit. Asal boleh, insyaAllah. Okay, selamat malam. Oh, thank you very much. Selamat malam pula, ada tunggu lah Sat. Tak, lagi 7 minit baru kita nak habis. Thank you very much. Okay, soalan tadi, kita nampak mana soalan? Nak tanya kenapa kepala belah belakang. Okey, kepala belah belakang, dia akan tangkut sekali kita punya leher tau. Ini kita dipanggil sebagai occipital nerve. Occipital nerve. Okey, occipital nerve kita ni, dia boleh mengembang kalau berlakunya masalah histamine intolerance. Sebab histamine ni kita kena tahu, dia boleh increase vascular permeability. Ui, banyaknya gift. Oh, thank you very much. Anak Kak Suhana, thank you very much. Okay, baik. Dia boleh increase vascular permeability. Yang maksud kita punya saraf occipital belakang kepala ni, dia bersambung dengan kita punya tengkuk kan. Kalau dia mengembang saja, dia boleh efek sampai kita punya vision sekali lah. Sebab dia sampai ke kita punya mata. Sebab dia kontrol kita punya vision, penglihatan sekali. So, sekali mata dia akan start rasa kelabu, dia akan start rasa silau kan. So dia leceh, benda tu dia leceh. Oh banyaknya lagi. Thank you very much. Oh, tak sangka lah banyak sangat. Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okay,
Nak tanya kenapa belah belakang tegang tak hilang, sebab apa ya, kadang-kadang okey tegang. Sebab masalah itu saja. Dia bukan itu saja, dia boleh efek kita yang trigeminal nerve sekali. Kita akan sakit rahang kita, yang rasa macam sakit gigi, sakit pipi, dia sakit depan kepala dengan alis mata kita ni rasa sakit sekali dah. So benda tu kalau dia tak kembung, dia tak ada. Tapi kalau kembung saja, trigger histamine intolerance saja, maka tak apa nak kena, automatik kepala belakang sakit, kat sini pun sakit, kepala tu rasa berat, macam pakai helmet. Okey, baik. Dulu saya risau berat badan turun, mula-mula ambil hafal MMB, sekarang berat naik balik. Itulah dia. Sebab kita dah start bina berat glycogen balik, yang kita start bina berat otot balik. InsyaAllah nanti dapat berita buruk ke apa semua, kita steady saja. Buat kerja berat, angkat meja ke apa semua, steady saja. So jangan risau dah, jangan risau. Terima kasih Syah. Okey. Faham TQ, dah jelas. Selama ni saya tak tahu. Dia benda ni saya ada explain dekat saya punya TikTok tau. Nanti pergi saya punya TikTok, cari bab apa sampai sakit kepala, rasa berat kepala sampai mata menjadi kabur dan silau. Cuba tengok topik tu no. Ubatan-ubatan tu ganggu hafal rawat usus tak tuan? Dia bukan rawat usus saya tau. Dia bukan setakat rawat ganggu tu saja tau. Terima kasih Syah bagi rose banyak-banyak. Allah, thank you for rose. Okey, baik. Ubatan tu ganggu hafal rawat usus. Dia bukan ganggu hafal saja tau. Dia ganggu tubuh badan, nak rawat tubuh badan tu sendiri. So tu problem. Ada hilang pula crown. Thank you very much Anali, thank you very much. Okey, so sebab tu kita nak berhenti pengambilan ubatan-ubatan ni. Tapi nak berhenti, contoh macam ubat penenang, ubat anti depression ni, dia kena tapered secara perlahan. Dia tak boleh laju, dia tak boleh laju berhenti. Jangan. Sekali dia trigger, dia patah balik nanti leceh. So perlahan kita berhenti nak. Perlahan kita berhenti. Okey. Batuk kehak lama macam mana nak hilang? Okey, batuk kehak. Kalau batuk kehak, ambil bromhexin. Bromhexin bagus. Ataupun ambil bromhexin lah batuk kehak. Ataupun check dekat hospital dulu. Kita punya paru sama ada masalah bronchitis. Kalau bronchitis, kena ambil antibiotik lah. Tak boleh buat apa lah, kena makan antibiotik lah. Lepas tu sambil tu makan bromhexin ni, ubat batuk lah. Dia akan bantu lah. Okey. Saya suka pening melayar, rasa beralun kanan yang merasa sakit kepala juga. Okey, combination. Jadi combination lah, dua benda. Satu, berlakunya penambahan cecair pada kita punya bahagian dalam telinga kita. Dengan lebih spesifik lagi adalah kita punya bahagian semicircular canal, salus paru bulat, akibat masalah histamine intolerance. Yang tu yang trigger rasa pening melayar tu. Yang tu yang trigger. Kalau kepala rasa berat, akibat histamine tu sendiri boleh mengembangkan salur darah di kita punya otak ni. Dia tekan, bagi pressure dekat kita punya meninx, iaitu saluran selaput sebelum kepala kita yang tengkorak ni. Dia tekan kat itu, dia ada saraf sakit kat sini, ada saraf sakit. Dia tekan, itu rasa kepala berat macam pakai helmet. No? Agak menjawab soalan tu. Cuma kadang tak ada masalah. Jangan duk risau loh. Jangan nak risau. Benda ni bagi je masa. Praktis saja MBB tu. Lepas tu ikut saja, follow saja. Kotak first, makan Alpha Plus dengan MB praktis MBB, belajar bagi betul. Nombor 2, kotak Alpha Plus tu kita ambil APD dengan Real B. Kotak 3 kita ambil dengan Microbar dan Real C. Praktis itu sahaja. Tapi MBB tu kena betul, kena belajar betul-betul MBB tu. Okey. Tuan Azwan, kenapa berat badan yang hilang bagi setiap pesakit GERD ni tak sama? Ada 10 kg, 20 kg dan 30 kg. Dia ikut severity. Berapa banyak orang tu sebelum ni, kalau orang tu sebelum ni dia gemuk ke apa ke, terpulang lah dekat orang tu sendiri. Ada yang hilang berat badan sikit saja, ada yang hilang berat badan banyak. Dia lagi lama sakit ni, lagi banyak dia hilang berat badan. Hilang berat badan sebab kebanyakan hilang berat glycogen dan juga berat otot. So kita tak mahu balik lah benda tu. Nak tak mahu benda balik, kena rawat kita punya usus dulu dan betulkan kita punya makanan. Itu je.
Lepas tu top up balik APD Pro, Rail B, lepas tu Microbar dengan Rail C. Pelan-pelan kita bina balik budak ni. Jangan duk risau lah. Jangan duk risau. Okey. Ubat saraf vitamin B12, vitamin D yang hospital bagi kena stok juga ke kalau kos UR5? Saya takut buang masa saja tau. Itu je, takut buang masa je sebab yang mana ikut formula MBB tu selesai masalah. So kita tak buang masa tau. Masa ni duit. Senang kata masa ni duit. Lagi kita try benda yang mana saya pun tak tahu macam mana nak adjust bagi okey. So buang masa lah no. So elok ambil saja APD ni dengan Rail B ni supaya kita tak buang masa. Kita punya progress tu sentiasa macam tu saja okey kan. Kalau tidak kita dah buang masa, kita dah buat try and error, try ni, try itu, try ni, buang masa. Maksudnya kita buang duit sekali. Leceh. Okey. So untuk vitamin B12 ambil saja Rail B tu. Untuk vitamin D ambil APD Pro. InsyaAllah by 28 hari bulan ni kita akan stok dah balik nah. Okey. Baik. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Dah pukul 10 dah. Okey. Esok kita ada live dengan Dr. Ed nah. Kita akan bercakap mengenai masalah asid urik dan juga masalah yang tulang apa orang kata masalah kita punya sendi selalu berbunyi-bunyi. Dan masalah gaut dan juga masalah arthritis. Adakah masalah gastric anxiety ni boleh menyebabkan masalah itu berlaku? Dan asid urik ni perlukah kita takut? Adakah asid urik ni penyebab utama berlakunya masalah gaut ni? Esok kita akan jawab soalan ni lah dengan Dr. Adrian kita. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir. Thank you very much. Terima kasih semua yang bagi gift banyak-banyak tu. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Okey, esok kita ada lagi. Minta hadirlah semua. Macam biasa, pukul 9 esok kita jumpa. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan live ni, kita akan tengok live ni saya akan upload dekat YouTube MBB kan. Esok lah no. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.